Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba. Kami semua redha Islam cara hidup. Kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina. Kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin rasulah. Dan kami semua redha bahawa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. Malam ni saya nak isi masa mengambil tanggungjawab sebagai seorang Muslim, supaya malam ni umat Nabi SAW tidak melepak di luar, buang masa. Tadi pun saya jumpa ada orang tu dia nak keluar lewat-lewat malam. Sebab hari ni apa dia lupa sebut, New Year, sambutan awal tahun apa kan. Nak keluar lewat malam, lewat-lewat sikit, nak bawa anak bini pergi tengok bunga api. Saya tidak merancang pun untuk berkuliah malam ni, tapi bila jumpa satu orang tadi dia sebut macam tu, saya rasa bertanggungjawab untuk malam ni isi masa berapa ribu orang malam ni yang bersama dengan kita. Kita nak baca kisah hidup. Saya tak promote buku ni pun. Cuma saya nak bagi tahu buku ni salah satu buku silibus kami dulu waktu belajar di Syria. Tahun 1 dulu. Mata pelajaran Al-Qira'ah. Buku ni dalam bahasa Arab, karangan Dr. Abdul Rahman Ra'fat Al-Basha rahimahullah. Dalam ni ada 65 orang sahabat Nabi. Kisah-kisah sahabat Rasulullah yang sangat menarik untuk sama-sama kita dengar. Kehidupan sekumpulan umat Nabi yang Allah pilih untuk hidup pada zaman Rasulullah kerana ketinggian iman mereka. Ketinggian iman mereka. Berapa orang? Sekarang ada berapa yang masuk? Okey, baik. Jadi buku ni dah diterjemah dalam bahasa Malaysia, bukan karangan saya tau. Diterjemahkan oleh siapa, saya pun tak tahu, tapi terjemahan dia bagus. Saya tengok terjemahan dia baik, percetakan Salam. Dia, tuan-tuan tengok isi kandungan dia kan. Isi kandungan dia, dia ada cerita, dia ada sebut beberapa orang sahabat lah. Jadi buku ni tak silap saya 2 jilid. Ni jilid yang kedua. Malam ni untuk mengisi sedikit masa umat Nabi SAW mendengar satu kisah daripada 100,000 orang sahabat Rasulullah SAW. Nama sahabat ini adalah Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Naufal ibn Nufail radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'id bin Zaid. Kalau sebut Umar bin Al-Khattab, semua orang kenal. Hak di tepi jalan ke, dalam masjid ke, di universiti ke, di pondok ke. Sebab sahabat itu masyhur. Kalau sebut Abdul Rahman ibn Auf, pun orang kenal. Ramai umat Nabi SAW kenal Abdul Rahman bin Auf. Kan? Tapi kalau sebut Sa'id bin Zaid, orang tak kenal. Sedangkan Sa'id bin Zaid ni radhiyallahu ta'ala anhu, daripada bilion umat Nabi Muhammad yang ada, dia berada pada kelompok 10 terbaik umat Nabi SAW. Jadi dalam ni ada 65 orang sahabat. Semua telah pun diterjemahkan dengan bahasa yang baik. Dia sebenarnya yang bahasa Arab dia, bila kita baca, lagi best yang faham bahasa Arab lah. Kan? Dr. Abdul Rahman Ra'fat Al-Basha. Sayyiduna Sa'id bin Zaid. Jadi ingat nama tu elok-elok. Seorang sahabat Rasulullah daripada bilion umat Nabi yang ada ni, punya banyak bilion sejak daripada 1400 tahun yang dulu,
kita tidak tahu rupa-rupanya bahawa Sa'id ini adalah 10 terbaik umat Rasulullah. Kalau tanya ranking ke berapa, ranking pertama umat Nabi, Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua, Sayyidina Umar. Yang ketiga, Uthman. Yang keempat, Sayyidina Ali. Kedudukan yang 6 sampai 10 ni. Sayyidina Sa'id di situ. Sayyidina Sa'id di situ. Subhanallah. Siapa Sa'id bin Zaid ni? Jawapan dia adalah salah seorang daripada 10 sahabat Rasulullah yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli syurga. Nabi jamin ahli syurga. Masya Allah. Walaupun Nabi jamin ahli syurga, selepas Nabi jamin itu, 10 orang ni dia tak buat perangai. 10 orang ni, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdul Rahman ibn Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Zubair ibn Awam, dan seorang lagi. 10 orang ini tak pernah buat perangai, maksudnya kotlah seorang nak buat perangai minum arak ke, seorang ni nak buat perangai setelah Nabi puji dan mendoakan mereka, memberi jaminan bahawa 10 ini adalah ahli syurga sebelum mereka meninggal dunia. Mereka menjaga iman mereka. Maksudnya Nabi bagi tahu itu adalah rahsia daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menzahirkan rahsia itu kepada Rasulullah bahawa 10 ini adalah ahli syurga. Dan sebenarnya ahli syurga yang dijamin oleh Rasulullah di kalangan sahabat bukan 10 ni saja. Ada lebih. Ada sebuah buku yang dikarang dalam bahasa Arab. Semoga satu hari ada orang yang menterjemahkan dia. Buku tak tebal. Buku tu ada lebih kurang 35, tak silap saya, sahabat-sahabat yang dijamin syurga oleh Rasulullah. Dari kalangan 35 ni, yang paling tinggi di kalangan mereka adalah 10 orang ni. 10 orang ni. Salah seorangnya adalah Sa'id ibn Zaid. Yang ketiga, Sa'id bin Zaid ini adalah adik ipar seorang sahabat yang masyhur, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Adik ipar. Sebab Sayyidina Sa'id bin Zaid ni, dia berkahwin dengan adik Sayyidina Umar, iaitulah Fatimah bintul Khattab. Bukan Fatimah binti Muhammad. Fatimah bintul Khattab, adik perempuan Sayyidina Umar. Sa'id bin Zaid kahwin dengan Fatimah bintul Khattab. Kahwin sama sepupu. Kahwin sesama sepupu. Sayyidina Sa'id ni sepupu kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan juga sepupu kepada Fatimah bintul Khattab, yang mana Fatimah ni adik Sayyidina Umar. Ni bila kita belajar kisah kehidupan sahabat, yang inilah yang kita akan dengar, kan? Kita akan jadi seronok kenal keluarga besar sahabat. Okey. Sa'id bin Zaid ni apa cerita dia? Cerita dia ialah macam mana dia jadi hebat ni. Salah satu puncanya adalah daripada doa ayahnya yang bernama Zaid ibn Amr ibn Nufail. Ayah dia. Doa ayah. Ayah-ayah teruskan berdoa kepada anak-anak. Termasuk ibu-ibu lah yang ada di luar sana. Terus berdoa. Jangan berhenti. Doa. Teruskan berdoa kebaikan untuk anak-anak. Kan? Sebab doa mak dengan ayah ni tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada ditangguhkan, ataupun dimakbulkan segera, ataupun dimakbulkan lambat, ditukarkan dengan benda lain, ataupun digantikan dengan sesuatu di syurga, di akhirat. Teruskan berdoa untuk anak-anak kerana doa mak ayah ni sangat tajam. Doa seorang ibu dan ayah sangat tajam.
Ayah Sa'id bernama Zaid ibn Amr ibn Nufail. Waktu tu Nabi belum dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian ayah dia ni orang yang mencari kebenaran. Zaid ibn Amr bin Nufail ni dia mencari agama yang benar. Dia melihat ketika itu kesesatan, kesyirikan yang berlaku di kota Mekah. Sa'id bin Zaid ni orang Mekah, ayah dia pun orang Mekah lah. Mereka hidup di Mekah. Saya lupa beritahu tadi. Jadi ayah dia tengok kehidupan banyak mereka banyak minum arak, banyak menzalimi yang lemah, menzalimi yang kuat, menzalimi yang lemah. Menyembah berhala yang berjumlah ratusan di keliling Kaabah. Jadi Zaid ibn Amr ni, ayah Sa'id ni cerita sebelum Rasulullah menjadi Rasul, Muhammad menjadi Rasul. Si ayah tadi ni dah melihat dan dia tak senang. Dia tak senang dengan kelakuan penduduk Mekah yang banyak buat maksiat, kesesatan, sembah berhala. Dia sampai satu hari penduduk Mekah meraihkan satu perayaan. Pakat keluarlah dengan baju jubah mahal-mahal, dengan serban daripada sutera, dengan pakaian-pakaian mewah, pakaian binatang-binatang pun dihias. Perayaan penduduk Mekah. Ayah kepada Sa'id yang bernama Zaid ni, dia tengok mereka bawa binatang-binatang ternak yang telah dihias cantik-cantik ni. Orang pun hias diri elok-elok, binatang ternak pun dihias lawa-lawa, cantik-cantik. Mereka bubuh macam-macam apa semua dekat binatang ni. Dihias binatang, lalu dibawa dan disembelih mengikut berhala-berhala yang ada di keliling Kaabah. Dia ni sembelih kat berhala ni, dia ni. Ayah kepada Sa'id ni yang bernama Zaid ni, dia sangat tak suka. Dia marah. Dia memandang benda tu sebagai bodoh. Lalu dia pun bercakap. Dia kata, "Hai orang Quraisy, apa yang kalian buat ni adalah benda yang tak betul. Allah yang menurunkan hujan." Sebelum saya terlupa, sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul, orang Quraisy di Mekah tahu bahawa yang menciptakan alam ni ialah Allah. Mereka tahu bahawa dulu pernah ada seorang Nabi bernama Ibrahim. Mereka tahu Nabi itu membawa ajaran Islam yang benar, Hanif. Mereka tahu yang menciptakan alam ni ialah Allah. Yang menurunkan hujan ialah Allah. Kemudian baru mereka mula mensyirikkan Allah dengan menyembah berhala. Okey. Jadi ayah Sa'id ni yang bernama Zaid ni, dia kata dia bangun bercakap dengan suara yang kuat bahawa perbuatan kalian nak sembelih binatang kepada berhala ni tak betul. Allah yang turunkan hujan lalu diminum oleh binatang-binatang ni. Allah yang menumbuhkan rumput lalu dimakan oleh binatang-binatang ni. Tiba-tiba kalian menyembelih binatang-binatang ini kepada berhala, kepada selain Allah. Betapa buruk perbuatan kalian. Kata Zaid, ayah Sa'id yang hebat tadi ni, Sa'id bin Zaid. Ayah dia nama Zaid. Ayah dia kata dengan suara yang lantang. Dekat dengan ayah dia tadi ni ada Al-Khattab, bapa saudara kepada Zaid ni. Ada Al-Khattab. Lalu Al-Khattab ni menempling, dia penampak Zaid ni. Dia penampak Zaid. Dia kata, hang ni bahasa Kedah lah, terjemah bahasa Kedah. Teks Arab dia kalau baca kan tak best lah terjemah bahasa Arab tu kan. Dia kata macam ni, dia kata hang ni
aku duk dengar hang duk kutuk berhala Tuhan-Tuhan kami. Berhala tu lah. Hak banyak tu. Lama dah. Kami duk sabar lama dah. Hari ni aku tak boleh sabar dah. Sebab tu aku tabuh hang. Itu yang bahasa bestnya, terjemahan bestnya. Tapi begitulah yang disebut oleh Al-Khattab. Hang ni duk kutuk, duk up status kutuk kami punya bahasa hari ni saya tambah bagi nampak suasana tu kan. Kan duk kutuk kami punya berhala ni lama dah aku duk dengar. Hari ni aku tak boleh sabar dah sebab tu aku bubuh hang hari ni. Kata Khattab, memang dia tabuhlah lembek. Dan kemudian dia usir Zaid ini. Zaid diusir daripada kota Mekah. Lalu dia pun duduk di Al-Hira. Ada sebuah bukit. Dia duduk di sana. Dia tak boleh masuk Mekah kecuali dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Duduklah rumah, menyusup masuk, malam-malam, begitulah. Itu ayah kepada Sa'id, iaitulah Zaid. Ayah dia rupanya ayah yang mempunyai pemikiran yang akal yang waras, mencari pencipta alam. Siapa yang cipta alam? Bagaimana nak menyembah diri, menyembah Tuhan yang mencipta alam, agama yang benar. Ayah dia cari. Ayah dia kata, aku mencari agama yang hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ini. Sebab waktu tu dah tak ada Nabi, tapi dia duduk mencari saki baki. Sampailah satu hari, orang sebut ada seorang rahib, padri, ada di Syam. Dia pun pergi ke Syam. Padri itu kata, kamu mencari seorang agama yang bukan seorang Nabi. Kamu mencari agama yang tidak wujud pada zaman ini. Agama tu dah habis dah, tak ada orang beramal. Tetapi pulang dan carilah satu hari nanti akan ada Nabi terakhir. Nabi terakhir ni disebut dalam kitab Taurat dan Injil. Entah dengan perincian yang begitu jelas. Sehingga padri-padri dan rahib, pastor ke ulama Yahudi, semua mengenali sifat Nabi akhir zaman ini lebih jelas daripada anak mereka sendiri. Sifat, ada tanda pada badan, dia lahir dalam keadaan yatim, dia lahir di sebuah negeri yang penuh dengan dia akan berhijrah ke sebuah negeri yang penuh dengan pohon kurma. Tuan-tuan sekalian, dalam kitab Taurat dan Injil yang asal penuh dengan kisah ataupun ciri-ciri Nabi akhir zaman. Sebab tu rahib ni kata, pulanglah, carilah satu hari nanti akan keluar seorang Rasul yang terakhir. Rasul itu sifatnya begini, kata rahib di Syam itu. Syam ni Syria lah. Jadi ayah Sa'id ni balik, dia pun seronok. Tuan-tuan, Mekah nak pergi Syria, kalau zaman dulu dalam lebih kurang sebulan. Sebulan. Dia pergi ke Syam, dia merantau cari agama yang benar, agama Hanif ini. Lama dia cari apa semua. Lepas tu dia pun jumpa dah rahib ni, dia pun patah balik. Dalam perjalanan pulang, beliau dibunuh. Waktu beliau diserang tu dia kata, ya Allah, sekiranya aku tidak sempat dengan agama yang benar ini, kau sempatkanlah agama ini kepada anakku. Kau hidayahkanlah agama ini kepada anakku, Sa'id. Itu doa ayah dia rupanya. Hak saya duk sebut tak saat ni, hak mak ayah berdoa untuk anak. Mak ayah berdoa untuk anak. Jangan berhenti berdoa untuk anak. Teruskan berdoa. Seburuk apapun kita, sejahat apapun kita, selemah apapun kita, mak dan ayah, teruskan berdoa kepada anak. InsyaAllah Allah Ta'ala makbulkan doa seorang ibu dan ayah tadi. Jadi itulah kehebatan yang doa daripada ayah dia yang mencari kebenaran. Ayah dia mencari kebenaran. Dan insya-Allah ayah Sa'id iaitu Zaid dibangkitkan di kelompok oleh Allah SWT, mungkin bersama dengan orang-orang yang mencari kebenaran, diselamatkan oleh Allah.
Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Sa'id ni, hebatnya Sa'id ni, dia dia masuk Islam lebih awal daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sa'id bin Zaid ni. Tuan-tuan pernah dengar cerita Sayyidina Umar masuk Islam? Sayyidina Umar satu hari di Mekah, Sayyidina Umar satu hari, dia ni memang perongeh. Orang Kedah kata, perongeh ni, apa dia? Bahasa panas baran. Perongeh. Sayyidina Umar ni panas baran, kuat, tetapi juga hebat dalam pentadbiran dan peperangan. Lengkaplah sifat dia. Satu hari dia tak tahan dah, Nabi duduk sebar dakwah ni di Mekah. Nabi sebar dakwah di Mekah 13 tahun. Dia tak tahan, dia pergi ambil perisai dia, dia buat keluar pedang perang dia. Dia pun asah sebagainya. Dia keluar, dia kata aku nak cari Muhammad, hari ini aku nak penggal kepala Muhammad. Tuan-tuan sekalian, dalam perjalanan pergi cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ada orang tahan dia tengah jalan, kata, hang cari Muhammad apa? Adik hang pun masuk Islam. Orang itu sebenarnya Islam, tetapi dia nak mengalihkan kemarahan Umar ketika itu, pergi kat lain supaya Rasulullah selamat. Dia kata, adik hang pun masuk Islam. Adikku yang mana? Sayyidina Umar tanya. Maka lelaki itu kata, adik kamu Fatimah. Dia pun pergi rumah adik dia, Fatimah bintul Khattab, yang berkahwin dengan Sa'id ibn Zaid rahimahumullah. Itu cerita dia. Dia pun pergi, cerita macam tuan-tuan tahu tu lah. Dia pergi mengamuk di sana apa, dia tampak adik dia sampai berdarah, dia tabuh Sa'id, adik ipar dia, Sayyidina Umar lah waktu tu, belum Islam, dia tabuh, tumbuk apa semua. Akhirnya ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala melontarkan hidayah, satu benda yang cukup mahal. Terima kasih Allah pilih kami jadi Islam. Terima kasih Allah pilih kami jadi umat Nabi SAW yang Islam. Bagi hidayah kat kami, terima kasih. Allah Ta'ala pilih Umar bin Al-Khattab untuk Islam. Allah Ta'ala campakkan Islam. Jadi, tuan-tuan bayangkan, Sa'id bin Zaid ni dah Islam sebelum Sayyidina Umar. Maksudnya memang orang awal masuk Islam. Habis. Kemudian, dia selepas itu, Sayyidina Sa'id bin Zaid pun berhijrah ke Madinah dengan Rasulullah apa semua. Cerita hijrah itulah. Berlaku perang Badar, Sa'id bin Zaid tak masuk perang Badar. Perang lain semua disertai oleh Sayyidina Sa'id ibn Zaid, seperti yang disebutkan oleh kitab-kitab sirah, bahawa Sa'id bin Zaid menyertai hampir ke semua perang-perang lain. Kenapa tak masuk perang Badar? Sebab ada tugasan oleh Rasulullah ketika berlakunya perang Badar. Ada tugas lain untuk diselesaikan oleh Sayyidina Sa'id bin Zaid. Maka sepanjang Rasulullah hidup 10 tahun di Madinah, Sa'id ibn Zaid, salah seorang sahabat kanan Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, yang selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke mana sahaja Nabi pergi. Dia orang besar. Kemudian Nabi pun wafat. Sa'id masih lagi duduk dengan khalifah umat Islam ketika itu, Sayyidina Abu Bakar. Kemudian semualah peperangan sampailah berlaku perang. Satu hari berlaku perang yang besar, nama dia perang Yarmuk. Perang Yarmuk ni menarik untuk diceritakan. Satu hari insya-Allah saya mohon dengan Allah SWT supaya saya sempatlah untuk cerita kepada tuan-tuan tentang peperangan Yarmuk.
apa nama ni, Perang Yarmouk ni ialah pertempuran yang berlaku di antara umat Islam dengan Rom. Tentera Islam dengan tentera Rom. Waktu tu Nabi dah wafat, Sayyidina Abu Bakar dah wafat, kan. Jadi Perang Yarmouk ni berlaku, kata Sa'id, waktu tu tentera Islam 24,000 orang. Dalam Perang Badar, umat Islam berapa orang tuan-tuan? 313 kan? 313 lawan dengan 1,000. Kemudian Perang Uhud, umat Islam 1,000 orang. Ataupun 700 orang. Lawan dengan 3,000. Kemudian dalam Perang Khandaq, umat Islam lebih kurang 3,000 orang lawan dengan 10,000. Lepas pada tu, Perang Yarmouk ni, umat Islam 24,000 orang. Tuan-tuan bayang, 24,000 pun ramai tu. Tuan-tuan bayangkan, satu padang sekolah nak duduk 24,000 orang, muat tak? Padang sekolah nak berdiri 24,000 orang. Kan tak muat kan? 24,000 ni ramai tentera Islam. Tetapi tentera Rom ketika itu 120,000. Rom adalah dua kuasa besar dunia. Ketika itu Rom dan Parsi, dua kuasa terbesar dunia. Bayangkan, umat Islam ketika itu sudah berani mencabar kuasa terkuat dunia ketika itu. Berani perang. Bolehlah Ustaz, waktu tu tentera Islam ramai. Bukan tentera Islam ramai, tetapi iman mereka hebat. Tentera sikit je. 24 lawan 120,000. Seorang nak kena lawan dengan 6. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan ada pedang, ada baju besi. Depan tuan-tuan ada 6 orang, ada baju besi, ada pedang juga. Berlawan lah. Siapa menang? Siapa yang akan menang? Ikut hukum akal, siapa yang akan menang? Dengan mudahnya. 6 lawan seorang ni, dengan mudahnya 6 mengalahkan. 3 cukup lah, 3. Tak payah panglima lah, tuan-tuan bayangkan orang biasa, tentera biasa, seorang nak lawan 6. Kan? Kalah. Kalau ikut hukum akal. Tapi, apa nama ni, dalam Perang Yarmouk, kata Sayyidina Sa'id, waktu kami nampak tentera Rom turun, keluar mai, kami berada di satu site, mereka seperti bukit-bukit besar yang berjalan. Ramai. Dengan paluan gendang perang, dengan bunyi zikir mereka, dia ada zikir mereka, sebab yang memimpin mereka itu ketika itu adalah pastor, padri, uskup waktu tu, yang mimpin pasukan perang waktu tu. No? Jadi kata Sa'id, waktu tu bila tentera Rom ratus ribu tadi turun, dia kata macam sebuah bukit yang berjalan. Macam bukit-bukit yang berjalan turun mai. Jadi kata Sa'id, bila tentera Rom turun ni seperti bukit-bukit yang bergerak jalan turun dengan suara yang menggerunkan, dengan bunyi gendang, dengan gegak gempita, suara mereka seperti guruh, kata Sa'id bin Zaid. Waktu tu panglima perang Islam nama Abu Ubaidah bin Jarrah. Panglima perang Islam nama Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia bangun dan dia pun bercakap. Abu Ubaidah ni tak usah cerita lah. Juga salah seorang yang dijamin oleh Rasulullah 10 umat Rasulullah yang terbaik tu. Ini salah seorang juga. Abu Ubaidah bin Jarrah, dia antara yang hampir dilantik juga menjadi khalifah pertama umat Islam. Antara yang hampir naiklah Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan buh nama anak Abu Ubaidah. Hebat Sayyidina Abu Ubaidah ni. Kepimpinan hebat, kepahlawanan hebat, ibadah hebat.
ketakwaan hebat, semualah. Dia bangun waktu tu, waktu nampak tentera Rom macam gunung yang berjalan ni, gunung-gunung berjalan, dia bangun dan dia bercakap dengan pidato yang menaikkan semangat. Dia kata, wahai hamba-hamba Allah, tolonglah Allah, bantu agama Allah, Allah akan membantu kalian dan menguat kukuhkan kaki-kaki dan langkah kalian. Dia sambung, dia berkhutbah waktu tu, orang pun jadi semangat. Satu orang laki-laki tentera Islam bangkit waktu tu, dia kata, wahai Abu Ubaidah, hari ni aku akan menamatkan urusan aku. Maksudnya dia nak syahid. Ayat tu, dia kata, hari ni aku nak tamatkan urusan aku. Kamu ada pesanan tak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi dah wafat waktu tu. Betapa tentera Islam itu yakin dengan kejituan hati dia, keazaman yang ada dalam hati dia, begitu yakin dengan tindakan yang dia nak ambil, dengan syahadah yang dia akan ragut, yang dia akan pegang sebentar saja lagi. Dia kata, wahai Abu Ubaidah, panglima perang Islam, apa yang kamu nak pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satgi bila aku dah syahid? Masya Allah. Macam seolah-olah mereka nampak depan tu alam barzakh, alam Rasulullah tunggu di situ. Yang menariknya, Abu Ubaidah pula jawab. Dia kata, wahai pemuda, bagi tahu kat Rasulullah, semua yang Nabi cerita, kami telah mendapatinya benar. Qad wajadna ma wa'adana Rabbuna haqqa. Sesungguhnya kami telah mendapati semua yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami itu benar. Sampaikan ayat itu kepada Rasulullah SAW. Kata Sa'id, aku pun dengar laki itu menyebut begitu, aku pun menghunuskan tombak, masuk dalam kancah perang yang dahsyat, dan akhirnya umat Islam menang dalam peperangan tersebut. Subhanallah. Subhanallah. Tuan, dulu menang dengan iman. Dulu umat Islam menang dengan iman. Dalam masa yang sama, bukan iman semata-mata, juga ada strategi. Ada strategi lah. Mereka juga ada susun. Bukannya bawa tasbih besar-besar ni, bubuh di tengkuk, duduk bertasbih sahaja. Bukan. Selain daripada ibadat mereka yang elok, mereka juga ada strategi. Mereka juga susun strategi perang. Tuan. Jadi sekadar tu dulu, insya-Allah, untuk kisah Sayyidina Sa'id ibn Zaid pada malam ni. Tuan-tuan pun pening TikTok ni duk zoom muka saya kan. Zoom pi, zoom dekat, zoom jauh, zoom dekat. Ada awang ni seorang dia pun tak erti kan macam mana. Ada dia kalau suruh saya ni lagi sakan kan. Tak jadi live. Okey, yang tu saja untuk malam kita raikan malam New Year ni. Bukan raikan lah, maksudnya daripada tuan-tuan duk melepak kan pipi jalan tu. Tadi ada yang nak mula main game dah, tengok saya mula ceramah, tinggal game kan. Dia dengar juga kuliah sikit, setengah jam. Ada tak setengah jam? Okey. Jadilah. Semoga masa yang Allah bagi kat kita, Allah Ta'ala berkat, Allah isi dengan kebaikan. Allah, apa dia? Doa akhir tahun. Doa akhir dan awal tahun lah. Dia tak ada doa akhir tahun New Year ni, 2024 ni. Doa tiap-tiap hari. No? Berdoa ni tiap-tiap hari. Berdoalah tiap-tiap hari kepada Allah SWT. Sesungguhnya doa orang yang menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah macam kita ni, doa orang Islam ni, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada Allah makbul segera, atau makbul lambat sikit, atau Allah ganti dengan benda lain doa tadi, atau yang keempat, Allah tangguhkan permintaan itu dengan sesuatu yang baik di akhirat kelak. Berdoalah setiap hari, setiap masa. Sesungguhnya doa dapat merubah sebahagian takdir Allah. Tuan.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.